Wanita sentiasa ingin dimengerti, manjakan dia. Dan kalau kita cakap tentang wanita ini, lumrahnya seorang wanita itu memang ingin disayangi, ingin dimengerti. Malahan wanita ini jiwanya lembut. Jadi sayang je lah dia. Lembut selembut awak lah maksudnya. Dia macam dah pastikan saya lembut. Okey. Itulah dia fitrah seorang wanita sebagaimana yang telah pun Fiza katakan tadi, dan fitrahnya juga kita ini dicipta dengan penuh kasih sayang. Kita sanggup berkorban apa sahaja untuk insan-insan yang kita sayangi. Dan untuk hari ini, untuk segmen kali ini istimewa kami bawakan kepada anda pengorbanan sebenarnya seorang isteri kepada suaminya untuk melihat tahap kesihatan suami semakin baik dan sebagainya. Kalau boleh saya perkenalkan tetamu kita di studio. Saya mulakan dengan wanita terlebih dahulu lah ya. Dengan isteri terlebih dahulu, Puan Nur Hazwani Zainal. Assalamualaikum Puan, sihat? Assalamualaikum, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pula adalah suaminya Encik Muhammad Sobri Ahmad Yatim. Assalamualaikum Encik Sobri, sihat ya? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi bersempena dengan Hari Wanita hari ini, kami nak kongsikan, saya kira setiap daripada kita semua ini mempunyai jalan cerita yang berbeza-beza. Dan mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang melalui fasa yang sama ataupun sedang terfikir tentang apa antara cabaran yang harus dilalui. Tapi kita nak kongsikan juga tentang cabaran ataupun pengalaman Hazwani sendiri yang mendermakan buah pinggang kepada suami. Tapi sebelum nak dengarkan cerita daripada Hazwani dan juga Sobri, kita juga nak kongsikan satu cerita tentang pengorbanan seorang individu muda ini yang mana beliau berasal daripada Pulau Mabul Sabah dan mengambil keputusan untuk kembali berbakti bersama dengan anak bangsa di Pulau Sibangkat. Jom kita saksikan paparan ini. Ilmu tanpa sempadan, kasih sayang tanpa batasan. Menempuh jalan dan mengharungi lautan selama 1 jam 30 minit sudah menjadi rutin biasa buat Almida Dayasri, 28 tahun, anak jati, kelahiran Pulau Mabul Sabah untuk menabur bakti, menyampaikan ilmu di penempatan yang tidak mempunyai sekolah sebelum ini. Memilih untuk berkhidmat di Pulau Sibangkat, beliau mencabar dirinya dalam menggalas tanggungjawab untuk memastikan tiada siapa yang keciciran dalam pembelajaran. Kita orang pernah melawat sebelum mengajar di sini. Kita orang pernah melawat pulau ni dan nampak daripada usaha budak tu, di mana bila kita orang balik tu diorang menangis, cikgu datanglah untuk mengajar kami di sini. Sebab itulah mungkin rezeki saya jugalah dapat mengajar diorang yang betul-betul bersungguh-sungguh, rajin nak datang ke sekolah ni. Saya mampu mendidik anak-anak yang sepatutnya umur diorang tu dah naik. Diorang punya back up diorang dalam segi pendidikan tu sangat lemah. Ibarat lilin yang membakar diri demi menerangi insan lain. Cabaran dan rintangan tidak pernah menjadi penghalang atau mematahkan semangatnya untuk terus berbakti kepada masyarakat setempat. Malahan penat lelah menempuh perjalanan jauh, menaiki bot, hilang tak kala melihat senyuman dari para pelajarnya. Kadang-kadang cuaca tak menentu. Kadang-kadang dia berombak, kadang-kadang hujan, awal pagi nak kena turun daripada rumah. Lepas tu kadang-kadang kita orang kena bermalam dekat sini. Diorang ni cabaran saya untuk meyakinkan murid lah, sebab diorang kan di kalangan diorang adalah orang anak-anak yang tiada dokumen, yang kita sudah tahu diorang tidak akan dapat bekerja, yang kita dah tahu diorang memang tidak akan ke mana-mana selain daripada menjadi nelayan. Ada yang nak jadi polis, ada yang nak jadi doktor. Tetapi cita-cita diorang tu hanya setakat cita-cita begitu sahajalah. Jadi sebagai cikgu, saya hanya boleh bagi diorang semangat, keyakinan suatu hari nanti diorang akan jadi macam apa yang diorang nak. Tidak pernah mengenal erti penat, mengakui tidak mudah berkhidmat di dalam sektor pendidikan. Dia menjadikan keluarganya sebagai pemangkin semangat dan sumber kekuatan untuk terus berkhidmat. Saya berminat mengajar kepada murid-murid yang undocumented, yang tidak boleh belajar di sekolah kerajaan. Jadi inspirasi saya sebenarnya daripada adik sendirilah. Saya punya adik salah seorang yang macam tu, yang tak dapat nak sambung belajar, hanya belajar
sampai darjah 6 sahaja. Daripada penerimaan penduduk, dorang sangat baik, dorang sangat berterima kasih, dan kalau boleh dorang tak nak kita orang balik. Budak-budak ni sudah dapat sekolah di sini dan tiada dokumen. Kami sangat-sangat berterima kasih sama Cikgu Mida sebab Cikgu Mida begitu tulus mengajar anak-anak kami dengan terbaik mungkin menghadapi budak-budak di sini dan anak-anak kami di sini. Cikgu Mida adalah yang terbaik di sini di Pulau Sebangkat. Cita-cita saya hanya satu saja, nak bawa budak-budak ni keluar daripada sini, nak bawa dorang merasai kehidupan di luar itu macam mana. Bagi saya, wanita pun wajib juga untuk keluar daripada tempat yang selesa, wajib juga merasa kehidupan luar yang wanita yang kuat tu, yang mampu keluar daripada tempat-tempat yang selesa. Bagi dorang itu adalah wanita yang kuat. Setiap langkah perjalanan membawa sejuta harapan agar ilmu yang disampaikan menjadi asbab kebaikan. Wira yang tidak didendang tetapi pengorbanannya tidak ternilai. Dialah guru, sosok yang dihormati dan berwibawa tinggi. Ilmu diberi tanpa balasan. Dialah wanita inspirasi wanita hari ini. Itu dia, wanita hari ini jiwa dan semangat mereka sama larasnya dengan kaum lelaki. Kita dapat melihat seorang guru yang masih lagi muda mengetepikan segala kebebasan diri, kesenangan diri hanya untuk melihat anak bangsa berjaya. Seorang guru alternatif. Betul. Baiklah, kita nak berbalik kepada Puan Hazwani sendiri. Kalau kita bercakap tentang wanita ni, pastinya setiap daripada kita ni ada pelbagai cabaran, ada dugaannya. Tetapi kami nak tahu apa yang membuatkan Puan Hazwani sendiri terfikir untuk sama-sama berkongsi sebelah lagi buah pinggang bersama dengan suami? Daripada satu je yang terlintas kat fikiran saya waktu tu, anak saya. Sebab waktu dia kecil lagi, memang banyak perlukan masa bersama dengan ayah dia. Waktu doktor diagnose suami saya sakit buah pinggang, doktor ada beritahu rawatan terbaik untuk buah pinggang ni adalah pemindahan buah pinggang, which is transplant. Jadi saya terpanggillah untuk mendermakan buah pinggang saya satu untuk suami saya. Sebab bila kita sebagai isteri, kita yang ada dengan dia 24 jam, banyak masa dengan dia, kita yang tengok dia, nampak dia punya kesusahan, kesedihan, kerisauan. Jelas dia sebagai bapa mestilah ada tanggungjawab yang besar kan. Bila ada benda yang menghalang dia tu, dia jadi macam tak seronok lah, tak seronok kan. Jadi itulah yang membuatkan saya untuk jadi penderma. Saya suka bila Puan Hazwani katakan kita sebagai isteri, kita sebagai pasangan, kita sebenarnya turut merasai kesusahan, susah hati, kesedihan mereka. Untuk Encik Sobri sendiri, selepas Puan Hazwani membuat keputusan untuk mendermakan satu buah pinggang, apa agaknya reaksi pertama Encik Sobri pada waktu itu? Masa mula-mula dia memang tak ada cakap pun dia nak dermakan lah. Okay. Masa mula-mula tu doktor ada cakap siapa yang sudi untuk derma boleh tampil ke hadapan lah. Tanpa saya cakap, tanpa saya minta, dia terus tawarkan diri. Lepas tu bermulalah kita punya kisah untuk kita buat transplant tu, ada banyak macam ujian. Alhamdulillah dia sesuai untuk saya. Buah pinggang tu dia sesuai untuk saya lah. Okey, kalau kita baca kisah-kisah cinta, kisah Laila dan Majnun, Shah Jahan dan Mumtaznya, tapi ini kisah cinta anda berdua ni begini ceritanya, berkongsi buah pinggang yang sama. Pernah tak Cik Sobri terfikir ataupun terlintas dalam keadaan yang sukar? Kadang-kadang tak ada duit, kita faham, pasangan kita boleh tunggu, tapi ini kita berkongsi buah pinggang, organ kita kan. Pernah tak terlintas bahawa isteri wanita hebat ini sanggup berkorban sebegitu rupa? Memang tak terlintas langsung lah dia boleh berkorban untuk bagi satu buah pinggang pada saya tu. Sebab pada permulaan masa mula-mula kahwin tu memang kita sebagai ketua keluarga, kita mesti nak yang terbaik. Kita tak nak pun ada ahli keluarga kita yang susah lah kan. Faham. Dan bila saya susah,
tiba-tiba Puan Nur Hazwani, isteri saya, dia nak bagi satu buah pinggan tu, betul-betul saya rasa macam satu terharu, satu cinta. Boleh kita kata ini cinta? Kalau kita kahwin tu, kita harapkan setelah diijab kabul tu rasa kasih, sayang, cinta akan kekal sampai ke akhir hayat, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang selalu kita inginkan. Tapi adakah ini juga yang anda impikan untuk berkongsi itu? Saya pun tak terfikir juga saya nak derma buah pinggang tu, tapi memang setiap perkahwinan tu kita mengimpikan yang macam itulah, bahagia, susah senang bersama. Jadi itulah. Okey, Puan Hazwani, pastinya sewaktu keputusan telah pun dibuat untuk dermakan buah pinggang, pasti doktor ada beritahu pro and cons-nya, baik buruknya tahap kesihatan yang mungkin bakal melanda satu ketika nanti. Bagaimana Puan Hazwani agaknya menerima ataupun terus tekad untuk buat keputusan tu? Itulah, saya memang doktor ada bagi tahu pro and con-nya, tapi saya ni orang kata redha. Berlapang dada lah, insya-Allah, sebab Allah tu dia tak menguji hamba-Nya kan, di luar kemampuan hamba-Nya. Jadi saya berlapang dada, redha, saya percaya yang Allah tu ada dengan saya lah. Sekali lagi, cinta. Cinta. Tetapi kita nak tanya juga, bersempena dengan Hari Wanita ini, Cik Sobri dan juga Puan Hazwani sendiri, adakah selepas berlakunya proses transplant itu, adakah ini sebenarnya lebih menguatkan lagi cinta anda berdua? Dan Cik Sobri sendiri, adakah ini juga anda melihat bahasa cinta isteri anda kepada diri anda? Lepas transplant tu, bila ada organ dia dalam badan saya tu, dia macam ada satu lagi chemistry yang lagi kuat. Saya sebab pula. Betul. Sebab kadang-kadang apa yang dia rasa tu, saya rasa dia macam ada connection dekat dia punya buah pinggang. Dia macam bila terdetik tu dah sampai kat dia. Macam tu. Alhamdulillah. Connection tu sampai. Connection tu sampai. Kita cakap apa-apa tapi dia tahu ke? Dia dah sampai. Nak makan apa tak tahu dah sampai. Okey, Encik Sobri, sebelah buah pinggang si isteri telah pun berada di dalam badan Encik Sobri sendiri. Saya nak melihat kepada pengorbanan seorang isteri. Mesti ada satu azam, Encik Sobri, isteri aku ni dah berkorban derma buah pinggang dan sebagainya. Mesti ada satu azam, aku nak jadi suami dan juga ayah yang lebih baik pada masa akan datang, atau macam mana? Betul. Pastinya seorang lelaki ataupun macam saya seorang bapa, saya nak lebih memberikan yang terbaik pada isteri dan anak-anak. Jadi dengan peluang kedua ni, saya anggap sebagai peluang kedua lah. Saya takkan sia-siakan. Okey. Saya kira setiap daripada kita ini semuanya berhak dan layak untuk mendapat peluang kedua. Betul. Ada orang diberi rezeki untuk mendapat peluang ketiga dan juga keempat. Tapi mungkin Puan Hazwani nak kongsikan. Bila kita cakap tentang wanita, Cik Sobri juga boleh komen. Wanita ini kebiasaannya dilihat sebagai individu yang mungkin sensitif ataupun lemah. Betul. Namun hakikatnya di sebalik perwatakan seorang wanita, wanita itu juga mampu bangkit, wanita itu juga mampu untuk melakukan perkara yang kadang-kadang tidak dijangkakan oleh insan lain. Macam mana Puan melihat pengorbanan wanita ini yang kita ni bukan sanggup berkorban sikit-sikit lah. Wanita ni kadang-kadang dia boleh pakai banyak topi dalam satu masa. Tapi pengorbanan yang dibuat ini, yang dilakukan ini, mungkin Puan tak anggapnya sebagai pengorbanan. Tapi mungkin Puan melihat ia sebagai bahasa cinta ataupun kehebatan seorang wanita kepada seorang lelaki. Itulah, itu antara yang di luar fikiran kita kan. Kita tak jangka apa semua tu. Cumanya nak jadi penderma ni dia macam susah nak tapi bila kita redha, bila kita fikir benda tu positif, jadi insya-Allah semuanya dimudahkan. Okey, baik. Itu kisah daripada Puan Hazwani dan juga Encik Sobri, serba sedikit kisah mengenai mereka, juga pengorbanan seorang wanita yang hebat. Dan kita nak lihatkan juga paparan mengenai seorang lagi insan dan juga wanita hebat menerusi paparan ini. Silakan. Petugas khas laut rapat kuatkuasakan kawalan kerosakan kapal ke peringkat 3 keadaan Yankee, bersiap sedia untuk keluar pelabuhan. Safeguard prosedur dikuatkuasakan mulai sekarang. Telah berkhidmat selama 22 tahun sebagai seorang pegawai jurutera Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia,
TLDM, Lieutenant Komander Farah Muhammad Al-Abshi, 40 tahun, kini bertugas di kapal diraja perantau yang merupakan satu-satunya kapal hidrografi yang ditugaskan untuk mengukur keseluruhan perairan negara. Biarpun kerjaya di Samudra Biru, kebiasaannya dimonopoli oleh golongan lelaki. Namun itu tidak pernah menjadi penghalang buat Lieutenant Komander Farah membuktikan bahawa wanita juga mampu berjaya seiring dengan golongan lelaki. Pada masa nak isi borang tu, asalnya saya tak sedar sebenarnya yang apa yang saya bakal masuk ni sebenarnya dipelopori oleh lelaki lah. Namun begitu, bila saya sendiri ceburi dan saya tengok, boleh je, tak ada masalah pun. Sukar sikit sebab minoriti, kawan perempuan pun tak ramai. Tapi apa yang diberi saya boleh buat. Latihan yang terpaksa dilakukan saya boleh lakukan. So alhamdulillah saya berjaya buat semuanya. Transport half. KD perantau yang berdimensi 67.8 meter panjang dan 13.3 meter lebar telah mula digunakan oleh pihak Tentera Laut Diraja Malaysia pada tanggal 12 Oktober 1998. Direka dan dilengkapi khusus untuk operasi pengukuran hidrografi dan melaksanakan pemerhatian meteorologi dan cerapan oseanografi. Ia juga dilengkapi dengan sistem pengukuran terkini untuk navigasi dan hidrografi. Dilengkapi dengan kemudahan sokongan operasi yang lengkap, KD Perantau mempunyai 120 anak kapal dengan kepakaran masing-masing dan diketuai oleh Komander Ahmad Rizwan Hussein selaku pegawai pemerintah untuk mengendalikan pengoperasian kapal. Biarpun kebiasaannya mengendalikan anak kapal yang terdiri daripada majoriti golongan lelaki, namun kemampuan dan kehebatan wanita di samudra tidak dapat dinafikan. Kalau kita tengok Tengku Farah, dia ketua jabatan WE. So dia boleh mentadbir dengan baik dan tak nampak sebarang isu dan sebarang permasalahan di situ, dan saya tengok smooth, tidak ada isu atau permasalahan untuk kaum wanita ni menjawat jawatan penting di kapal seperti ini. Wanita turut memainkan peranan penting dalam tonggak pertahanan negara, terutamanya bagi mereka yang berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Malahan, mereka turut diberi peluang dan ruang yang sama seperti anggota lelaki. Setiap tugasan yang diberikan akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, biar apapun cabarannya. Sebagai seorang pegawai jurutera elektrik di KD Perantau, kapal hidro TLDM, satu-satunya kapal hidrografi TLDM, saya dipertanggungjawabkan untuk menyelenggara peralatan-peralatan hidrografi serta peralatan sokongan untuk pengukuran dasar laut, termasuklah peralatan meteorologi lah. Cabaran bekerjasama dengan lelaki saya rasa tidak terhad kepada kapal ni saja. Di mana saja kedudukan saya pun, kerja saya bekerjasama dengan lelaki. Baik superior, baik underling, staff, semua lelaki. Saya tak dapat banyak peluang di mana saya punya colleagues perempuan. So, saya layan cabaran di kapal ni sama macam cabaran-cabaran di unit lain. Jaga kehormatan diri, jaga diri sendiri, beri penghormatan sewajarnya kepada anggota lelaki. Benarlah kata orang, tangan yang menghayun buaian juga mampu untuk menggoncang dunia. Meskipun berkorban masa dan tenaga, ibu kepada 3 orang cahaya mata ini terus menggalas amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin. Menurut beliau, impian berlayar di Samudra Biru adalah cita-citanya sedari kecil lagi. Yang kenangan manis dan pahit, banyak. Tapi yang saya rasa yang saya paling highlight adalah ketika tak dapat bersama keluarga lah. Ada event macam anniversary, bila saya berkahwin, anak punya birthday, saya terpaksa berjauhan dengan keluarga dan saya tak dapat berada bersama dengan seisi keluarga untuk meraihkanlah aktiviti-aktiviti tersebut. Biar apapun rintangan, tanggungjawab digalas sepenuhnya
demi memastikan kelancaran tugas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan negara. Merupakan tugasan terakhir beliau bersama Tentera Laut Diraja Malaysia. Lieutenant Commander Farah antara wanita hebat, pejuang wira samudra yang sanggup menggalas tugas demi sumpah setia pada agama, bangsa dan negara. Kami daripada KD Perantau ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita Antarabangsa. Itu dia tadi, Syira. Kalau kita cakap tentang wanita ini, sememangnya setiap daripada kita, tak kira siapa pun anda, apa pun pekerjaan anda tetap istimewa dalam cara anda tersendiri. Baiklah, kita nak kembali bertanya kepada Cik Sobri. Cik Sobri, bila kita bercakap tentang wanita ini memang cukup istimewa kan? Macam tadi kan, kadang wanita ni memang ada insting, dia tahu je suami dia nak makan apa, suami dia buat hal ke, semua dia tahu kan. Itu keistimewaan wanita. Itu paling kuat. Ya ke, Syira? Okey. Jadi mungkin ini kita gelak-gelak pun kita gelak-gelak lah. Tapi mungkin bila kita nak cakap tentang proses transplant ketika itu, ada tak sebenarnya proses itu merubah pandangan Cik Sobri terhadap seorang wanita, apatah lagi kepada seorang isteri khususnya? Okey. Secara khususnya kan, masa saya sakit tu, isteri saya lah yang bangkitkan saya. Umpama macam saya masa tu saya memang tengah-tengah down betul. Baik. Jadi kita kadang-kadang kita nampak wanita ni nampak macam lemah. Tapi di sebaliknya bila dalam keadaan-keadaan yang macam saya betul-betul tengah down, dialah pasangan saya yang macam grab tangan saya, jom kita bangkit semula, kita buat lagi apa yang ada bersama. Ada bersama. Dia yang ada bersama ketika saya sakit, ketika saya terlantar, saya nangis ke, saya riak kat hospital ke. Sebab orang luar dia tak nampak apa yang jadi kan. Yang kita nampak, memang kita yang nampak dia punya kesedihan apa semua tu. Jadi saya tak naklah benda tu berlarutan. Jadi walaupun orang lelaki ni selalu nampak kita ni lemah, tapi bila keadaan dah mendesak, kita perempuan ni dia jadi macam dapat satu kuasa. Satu kuasa yang macam tak nak benda ni berlarutan. Jadi saya kena bagi semangat kat dia lah. Bagi semangat kat dia. Masa saya sakit tu nampak dia lebih kuat daripada saya. Dia yang lebih cakap, tak apa bang, ini semua dekat luar lebih banyak lagi orang yang lebih susah daripada kita. Lebih ramai lagi. Sebab kalau dua-dua macam mana pula kan? Puan Azwani, kadang-kadang kita biasa dengar, kita tak tahu sejauh mana kekuatan kita sehinggalah kita berada di dalam satu situasi. Puan Azwani pernah ke terfikir yang aku sebenarnya sekuat ini untuk tempuh dugaan daripada Allah? Kalau nak ikutkan memang tak sangka lah. Sebab kita ni bila tak ada dalam satu situasi tu, kita tak tahu kita punya kemampuan kan. Jadi bila Allah tu dah pilih kita, jadi kita kena hadap lah, insya-Allah. Itulah dipermudahkanlah dengan keadaan yang macam tu. Keadaan dia tak ada memaksa jugalah, macam kita ni boleh ke aku ke macam tu kan. Tapi bila kita fikir balik, benda ni Allah bukannya bagi saya saja, mungkin ada hikmah sebaliknya. Jadi saya ni sebagai seorang isteri, seorang ibu, tak nak macam family saya ni, macam saya tak nak anak saya rasa macam lain daripada family lain, macam masa dengan ayah dia tak ada. Sebab masa saya sakit tu, saya banyak habiskan masa dekat hospital sebab saya ada proses dialisis cuci darah. Okey. So kalau saya pergi petang, malam saya baru balik. Saya memang tak jumpa lah. Memang isteri yang uruskan anak semua. So kalau saya balik pun waktu malam tu, lepas saya proses dialisis cuci darah tu, saya kadang-kadang lemah. Lepas tu kadang-kadang pening kepala. So saya tidur. Esok pagi baru bangun, baru okey sikit. Pengertian dan persefahaman tu penting lah. Sebenarnya bukan mudah kan nak menjaga orang yang dalam keadaan sakit ni. Kadang-kadang mungkin yang sakit pun emosinya agak terganggu. Tapi jangan dilupakan, caregiver ni pun ada perasaan yang harus dijaga juga. Sebab caregiver ni harus tunjukkan dia kuat, dia okey, dia tak ada masalah. Sedangkan dia pun sebenarnya menanggung di sebaliknya
rasa dan pelbagai lagi. Mungkin di saat dan kesempatan ini, Cik Sobri, bersempena dengan Hari Wanita Antarabangsa ini, khusus untuk isteri, di Wanita Hari ini bersaksikan seluruh rakyat Malaysia ketika ini. Peganglah tangan isteri dan ucaplah ucapan apa yang ingin Cik Sobri katakan kepada isteri anda yang cukup istimewa, wanita kental, wanita hebat ini, Nur Hazwani Zainal. Silakan. Terima kasih untuk semua pengorbanan ni. Abang tahu saya yang buat demi keluarga, demi abang, demi anak. Semoga cinta kekal hingga ke syurga, insya-Allah. Itu sajalah. I love you. Yes. Yes. Puan ada nak cakap? Puan Hazwani ni ada sesuatu nak cakap? Cuma satu je lah, saya dah dapat peluang kedua ni, kira macam kita gunakan masa yang ada ni sebaiknya, sepenuhnya untuk kebahagiaan kita samalah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okay. Tapi mungkin di kesempatan ini juga, mungkin ada sesuatu yang ingin Cik Azwani dengan Cik Sobri katakan kepada wanita-wanita di luar sana ataupun penonton, bukan tak kiralah siapa mereka, yang mungkin dalam keadaan yang sama ini sedang berjuang dalam apa saja kesukaran, kesusahan mereka. Mungkin Puan, berikanlah kata-kata semangat untuk wanita-wanita ini. Silakan. InsyaAllah, sebab kita wanita ni kena kuat walaupun kita ni sering dipandang lemah, sebab kita dalam apa jua keadaan kita tak boleh menampakkan yang kita ni lemah. Jadi bila sesuatu keadaan tu memaksa kita, kita kena bangkit, kita kena ingat yang Allah tu tak akan membebankan seorang hamba-Nya melebihi kemampuannya. Satu lagi yang saya fikir, satu je, seberat-berat ujian saya ni dekat luar sana, lagi hebat lagi dugaan orang kan. Jadi insya-Allah walau apa-apa pun ujian yang datang, kita kena redha, lapang dada. InsyaAllah dipermudahkan semuanya dengan doa kawan-kawan, doa family, doa daripada family. InsyaAllah semuanya smoothlah. InsyaAllah. Saya sama juga dengan kami doakan yang terbaik dan kami doakan kesihatan Encik Sobri juga sentiasa baik. InsyaAllah. Itulah dia hebatnya pengorbanan wanita. Itulah dia cerita daripada pasangan ini, Puan Nur Hazwani dan juga Encik Muhammad Sobri, diharapkan dapat memberi inspirasi sebenarnya kepada pasangan-pasangan di luar lain. Okey. Dan bersempena dengan Hari Wanita Antarabangsa ini, banyak lagi kisah-kisah wanita yang nak terus kami kongsikan bersama dengan anda. Kami raikan bersama anda. Selepas ini ada lagi kisah dua wanita hebat ini yang akan terus kami kongsikan bersama dengan anda. Tunggu sehingga akhir nanti, kami akan bacakan pula ucapan-ucapan anda. Kita berhenti berehat seketika. Istimewa Hari Wanita.